Tanpa melengahkan masa, majlis kini diteruskan dengan penceramah untuk sesi keempat. Izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit tentang latar belakang penceramah kita pada petang ini. Beliau merupakan graduan Universiti Putra Malaysia dalam bidang perhutanan. Beliau juga merupakan Liaison Officer dan Proctor for International Society of Arboriculture, Vice President from Malaysia Arborist Association 2013 until now, members of International Society of Arboriculture, and professional trainer and presenter in agriculture field. Beliau yang dimaksudkan adalah Encik Roslan Yaakob dari Persatuan Arboris dengan tajuk Taklimat berkenaan pengurusan pokok terbaik dalam industri arboriculture membantu pencapaian Sustainable Development Goals SDG untuk Agenda 2030. Majlis dengan ini mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barulah ada semangat. Alhamdulillah, hari ini saya rasa amat bersyukur kerana telah dijemput, kerana kita semua dapat berkumpul bersama-sama untuk membincangkan tentang isu pengurusan pokok. Tahniah terlebih dulu kepada pihak Majlis Bandaraya Sepang, Majlis Bandaraya Sepang, minta maaf, going to be rakan-rakan semua, tuan-tuan dan perempuan semua, tahniah kerana dapat menghadiri dalam program ini. Saya difahamkan ini adalah salah satu usaha yang pertama kali yang kita dapat mengumpulkan lebih kurang 750 orang kontraktor. Kontraktor bermaksud adalah yang memang terlibat dengan kerja-kerja fizikal di lapangan. Jadi kita semua ni adalah individu yang terlibat secara langsung dengan kerja-kerja pengurusan pokok. Jadi saya sebagai mantan kepada Presiden Persatuan Arboris Malaysia dan bersama rakan-rakan saya, kami amat berbesar hati untuk berkongsi bersama-sama akan program atau ilmu, pengetahuan mana-mana yang ada, dan juga tuan-tuan dan perempuan yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang berkaitan dapat juga berkongsi dengan rakan-rakan yang lain. Jadi perkara ini adalah satu ibadah untuk kita. Jadi tanpa melengahkan masa, hari ini saya dibagi tugas untuk bercakap tentang pengurusan pokok terbaik dalam industri agriculture, membantu pencapaian Sustainable Development Goals SDG 2030 punya agenda. Ini adalah peringkat international punya agenda. Penting ya tuan-tuan. Jadi nampak macam industri pokok ni sebagai satu industri sampingan, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, industri pokok ramai yang terlibat dan boleh sustain. Kalau kita perhatikan semasa MCO, banyak kontraktor atau ramai kontraktor MCO yang sewaktu MCO mereka boleh bertugas, mereka masih lagi boleh bekerja disebabkan keperluan dalam industri pada waktu itu kan. Jadi kalau kita perhatikan SDG dia ada 17 dia punya goal. Okey, goal dia banyak. Cuma saya pada hari ini saya tak nak bercerita sangat tentang SDG ini untuk bincang tentang SDG, tapi pendekatan kita, sumbangan pengurusan pokok yang terbaik dapat membantu pencapaian SDG itu untuk negara kita dan juga untuk dunia. Next. Untuk pengetahuan tuan-tuan semua, SDG ini telah ditubuhkan pada 2015 oleh United Nations General Assembly. Kalau kita
perhatikan General Assembly, dia ada mempunyai 17 objektif. Pelan tindakan dia utama adalah untuk menjaga keamanan dan kemakmuran masyarakat sejagat dan bumi. 17 agenda dia, banyak faktor yang dia cover. Elemen yang paling penting adalah elemen sosial, alam sekitar dan juga ekonomi. Tiga je main areas. Next. Apakah sumbangan agriculture dalam goal yang mana satu? Kalau kita perhatikan dalam goal yang mana satu? Next. Kalau kita tengok balik dalam goal yang ketiga, good health and well-being. Good health and well-being, di mana kita dapat menguruskan pokok untuk mengurangkan risiko pokok yang dinilai dengan pencegahan pokok secara berkala. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam beberapa PBT sekarang, dia ada keperluan untuk dipantau atau diselia oleh arboris. Tugas bukan untuk arboris yang membuat kerja, tapi pembuat kerjanya adalah kontraktor-kontraktor yang berkenaan. Dan orang yang membuat kerja-kerja pokok tu, mereka adalah arboris. Jadi orang yang menjaga pokok, dia perlu memahami apa yang perlu diuruskan. Sebab kesilapan dia mengambil tindakan ke atas penyelenggaraan pokok berkenaan boleh menyebabkan kegagalan pada masa akan datang. Macam mana saya kata macam tu, nanti tuan-tuan tengok di akhir slide saya nanti, macam benda ni beberapa insiden yang berlaku itu disebabkan oleh failure yang telah dibuat daripada peringkat awal. Ini sebab saya telah dipanggil dalam beberapa hari lepas, dipanggil ke MHI untuk membincangkan tentang isu-isu pokok tombak. Semua orang skeptikal dengan pokok tombak. Nampak je pokok besar je tebang. Rasa bahaya pokok ni tebang. Kalau dah setiap orang dalam Malaysia ni semua beranggapan pokok besar tebang. Nampak je saya takut. Nampak je ada pontianak, takut saya. Nampak saja semua negative perception. Dia terlupa pokok ni dia mempunyai satu mekanisme yang contribute kepada diri kita, environment kita, manusia kita. Tapi kita tak nampak. Dia produce oksigen, kita nampak tak tuan? Tak nampak. Saya selalu cakap, kalau orang kata pokok ni besar bahaya, tebang je lah. Saya ada cakap developer, sorry minta maaf developer. Kalau rasa ada masalah, tak payah tanam pokok. Oh tak boleh je lah. Tak boleh pula. So, benda yang macam kita manusia, jadi kita perlukan penjagaan juga. Bila kita tadi dibagi tugasan manusia, daripada kecil kita perlu dijaga untuk kita membesar. Serupa juga dengan pokok. Kalau kita jaga dia di peringkat kecilnya, daripada kecil kita dapat jaga dengan sistem yang betul, di peringkat akhirnya dia dewasa, dia kematangan dia akan lebih, dan pokok ni akan lebih besar, dia akan sampai beratus tahun. Nanti tuan-tuan tengok ada beberapa pokok-pokok besar, contohnya di Taipei, mereka telah mendapat dana untuk menjadikan dia pokok warisan. Tapi ditanam oleh siapa? Tu, orang putih tu. Kita duk guna pakai je. Mana pokok yang kita tanam? Jadi pokok yang kita tanam tak mestinya kita yang akan dapat. Mungkin anak cucu kita yang akan dapat. Jadi saya cakap ringkaslah pada dalam program itu. Jadi dia faham. Jadi ada kaedah untuk kita uruskan risiko pokok tu. Next. Seterusnya offline, goal yang ke-15. Amalan pengurusan pokok terbaik menggalakkan pemilihan spesies pokok tempatan. Yang kita duk cerita tentang pokok Pinus caribe, kita duk cerita tentang pokok kaya, pokok daripada Afrika. Kita cerita pokok apa tu? Terminalia Kalamansan apa pokok dia? Terminalia Kalamansan yang selalu pokok doa. Fusida.
kalau nak tahu pokok busida ni, semasa saya di Afrika dulu, pokok busida ni dia tanam depan rumah. Tujuan dia nak elak pada 25 hari bulan ni, waktu Christmas ni, dia orang mabuk-mabuk, dia driving, dia langgar rumah dia orang. Jadi dia dah tanam pokok busida ni di depan rumah. Dia dapat 3 biji, 3 pokok depan rumah, 3 pokok. Dia nak mengelakkan orang yang buat mabuk, kita driving mabuk ni, langgar di rumah mereka, langgar pokok dulu. Itu tujuan. Pokok tu sangat cepat membesar yang kita tanam. Buat apa? Sorry minta maaf. Jadi saya sebenarnya dia ada masalah. Lebih cepat pokok tumbuh, mengurangkan kadar kepadatan density kayu, menyebabkan kekuatannya menurun. Senang, simple pokok ni. Lebih lambat dia tumbuh, lebih tinggi density dia, lebih lama dia tahan. Jadi kita tengok tiada gangguan sekarang ni. Sebab tu sekarang kalau kita perhatikan, saya pernah melihat ada satu grup of 20 tahun, lebih kurang sepemeluk, pokok-pokok meranti kita yang tanam di perbandaran. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, ada banyak pokok merawan siput jantan yang disyurkan oleh Tun M kita lah dulu. Tapi masih lagi sustain. Ada tak, yang mana-mana PBT saya nak tanya, ada tak menimbul banyak masalah kepada pengurusan? Ada tak? Saya tak rasa benda tak ada menimbulkan masalah. Kalau kita tengok pokok Syazilium grandis, pokok kelat jambu laut, ada masalah? Tak ada. Yang selalu kena pokok kaya, pokok akasia medium, pokok pokok yang daripada luar lah, terminalia ni, ada dia tumbang, tumbang ataupun sekah, menimbulkan cepat bermasalah. Jadi kita dah ada lebih kurang 4,000 spesies pokok dalam Malaysia. Spesies. Kalau 4,000 spesies, kita ambil 10%. Kita ada pilihan 400 spesies untuk dipilih. Daripada 10% tu, 400, kita ambil 10%. Kita kurang-kurang ada 40 spesies pokok yang available untuk dipilih, yang dijangkakan bersesuaian dengan kadar kesegaran kita. Ini yang sebab itu orang putih tak tanam pokok kita kat sana, sebab cuaca. Kenapa kita nak tanam orang lain punya pokok? Bukan saya anti ni, bukan. Sebab adaptasi pokok tu menyebabkan ketahanan pada. Jadi dia tidak menimbulkan masalah kepada pihak PBT, pihak pengurusan, pihak developer, pihak JMB. Ini benda-benda yang kita ni. Tapi bila ada masalah, baru kita ada kerja kan. Itu yang tuan-tuan doa, tapi jangan doa macam tu. Walaupun dia tak ada masalah, dia bagi kita peluang kerja. Sebab apa? Kita buat yang terbaik, kita ada lebih kurang. Sekarang ni kerajaan buat 100 juta pokok untuk ditanam. Itu yang dah tanam. Tahun 91 dah ada dia tanam 25 juta. Yang itu pun tak diurus lagi. 80 juta tahun 2010 ke 2000 berapa lah. Itu pun tak diurus. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua jangan risau, banyak yang nak diurus. Yang penting kita pilih yang terbaik sebab kita nak kurangkan masalah. Tuan-tuan, kalau kenalah pokok tombang kepada keluarga kita, memberi kesan kan. Kalau kena kat orang lain, mungkin kita tak memberi kesan sangat. Beberapa kes mahkamah saya lead sekarang melibatkan kes kita rasa sedih, ada juga. Ada adik YDP, anak buah YDP pun kena. Ada satu buah YDP di one of the PBT, anak buah dia pun meninggal kena dengan pokok tombang. Dahan, bukan pokok tombang, dahan batang. Ini insiden-insiden yang kita perlu ambil berat. Next. Lepas tu kita bercakap tentang climate action, pemilihan spesies pokok yang efisien dalam pemanasan bandar, urban heat islands. Global semua kata urban heat island, urban heat island, urban heat island. So apa tindakan kita? Apa yang kita buat? Apa yang kita buat? So, ini sebenarnya dunia yang hal ni. Dunia tak kita. Bukan kita. So, apa perlu kita buat? So, kita kena ambil tindakan, tanam. Walaupun sedikit, sekelumit kita tanam, kalau kita ramai-ramai kita buat, dia akan jadi lebih besar. Akan memberi kesan. Kalau kita perorangan air larian, ada yang banjir. Tengok banjir sekarang berlaku ni. Kawan saya dapat call. Pagi tadi saya dapat call. Bagi tahu, teruk sekarang ni. Lebih teruk daripada 2018, 2000 apa? Yang baru ni 2018 ya? Yang before that, yang kena 2000, yang before that kena. Dia punya ni lagi teruk. Sebab apa?
sebab dia clearkan kawasan hutan kat belakang. Sebelah belakang tu. Dia tanam pokok durian apa? Musangking apa? Berapa ribu hektar. Dah kena dah. Sekarang kena. Bertumpul lumus sekarang. Dari apa kita buat? Kita preserve. Sebenarnya dia ada sistem, kaedah mana kita boleh buat. Kita tanam pokok-pokok yang boleh sustain. Dalam hutan, dia ada beberapa pokok yang liat. Kita panggil liat ataupun yang resistant. Contohnya, pokok jangka, kawasan yang berair kita boleh buat, boleh guna tanam. Ada sesuatu pokok, kita boleh berakar panjang. Banyak spesies kita boleh guna pakai. Tuan-tuan boleh rujuk nantilah. Banyak. Cuma kita tak tahu nak pilih. Yang keduanya, kita ubah sedikit. Salah satu kaedah yang kita guna dalam amalan arboriculture ialah kita ubah kaedah penanaman pokok. Lubang penanaman itu hendaklah 2 hingga 3 kali daripada saiz rubuh ataupun saiz polybag. Dan tanah itu perlulah diperbaiki. Orang selalu silap, dia ambil, dia hantar lori tanah. Okey, boleh tolong hantar tanah. Masalahnya bila dia nak hantar, dia nak tanam pokok, dia pergi clear topsoil. Horizon A itu dia remove kan. Horizon B pun dia remove kan. Last tinggal Horizon C. Horizon C tak ada apa bang. Makan nasi tak berlauk bang. Umpamanya makan nasi kita tak ada berlauk. Makanlah nasi itu. Jadi kalau kita buang-buang, kalau kita Horizon B ni makan nasi, ada juga ulam. Kalau makan Horizon A itu adalah kita makan nasi, masak lemak, cili api, daging salai. Sedap sikit. Itulah perumpamaan dia macam mana kita nak uruskan pokok dengan tanah. Kalau kita kaitkan antara pokok dengan tanah. Kalau kita tengokkan balik ekosistem, apabila kita menyediakan ruang dan ruang yang mencukupi untuk pokok itu sustainable, masa jangka hayat pokok itu akan lebih panjang. Kalau tuan-tuan tanam pokok durian, mesti nak buah kan? Begitu juga dengan mangga. Kalau nak tanam dengan pokok-pokok yang pokok-pokok bandaran ni, apa yang dia nak? Dia nak daun, dia tak nak buah lah. Dia nak daun, dia nak lebat, dia nak teduhan. Dia tak nak gas kasi, dia tak nak masalah. Dia tak nak masalah pokok tombang. Tapi akan ada lah cerita daun lebat jatuh, kena rumah dia, kena rumah itu, dahan itulah, kena masuk. That is a benda yang kita perlu terima. Kalau tak tebang, yang pokok tu. Banyak yang berlaku dekat BBT ni bila dia berlaku pergaduhan di antara jiran dengan jiran sebab pokok lah. Ada. Tapi saya jawab macam tu lah. Kenapa yang dia? Tapi saya nak tanya satu. Dia pakai kereta kat mana? Dia cari bawah pokok juga. Oh, dia tak suka pokok. Dia komplain pokok depan rumah. Tapi bila dia pakai depan rumah, tak ada pokok, dia duduk situ. So macam mana? Entahlah, saya pun tak tahu dia apa. Inilah yang berlaku. Kita kena terima. Next. Ini adalah key finding yang dibuat oleh climate change dibuat untuk Malaysia. Dia ada beberapa spesies yang telah ada, tapi banyak lagi spesies-spesies yang ada. Dan saya sendiri dah buat pernah menanam pokok lebih kurang 400 lebih spesies pokok-pokok hutan. Daripada kita secure dalam 1000 spesies, kita cuba cari 1000 spesies, yang kita dapat lebih kurang 450 lah lebih kurang spesies pokok yang kita boleh dapat. Benda tu sustain dan dia telah berdiri dengan segahnya, cuma masih lagi dalam peringkat pemantauan. Dah umur dalam saya ingat dah 12 tahun. Di KLIA tu dah umur dia 23 tahun. Saya terlibat dengan projek KLIA, penanaman pokok, pemindahan pokok-pokok hutan daripada hutan pergi ke KLIA. Kalau tuan-tuan pergi di A-site dengan di sebelah A-site terminal building dengan certified satellite building, dari situ ada pokok-pokok hutan yang kita pindahkan daripada hutan. Next. Yang keempat adalah education. Education ni kita di SISPAM sendiri, Persatuan Aboris Malaysia, secara istiqamah sejak tahun 2005, mandat daripada kerajaan, Jabatan Landscape Negara bersama dengan pihak UPM, FRIM, Institute FRIM Research Institute of Malaysia, dan juga UPM sama DBKF telah mengadakan satu program persijilan pada tahun 2005. Sehingga sekarang kerja-kerja certification ini telah diambil alih oleh pihak Persatuan Aboris Malaysia untuk melatih individu-individu supaya terlatih dan kompeten untuk menguruskan pokok
Dan kompetensi kita diterima dan diterima pakai di peringkat, bukan kita mematuhi standard di peringkat international. Bukan yang lain tak ada standard, bukan. Sebab apa yang kita nak sebut ni ialah dengan ada kompetensi dengan satu jabatan standard ataupun satu badan yang membuat accredit kita punya certification di luar negara, membolehkan kita bekerja di luar negara juga. Sama dia punya ni. Dan tahap kita at par. Sama. Jadi kita faham prinsip dan konsep kita adalah sama, cuma kita expert dari segi spesies tropical. Kita expert dari segi spesies tropical. Ini yang kita perlu penting. Dan juga kita ada beberapa gadget atau instrumen-instrumen, teknik-teknik yang kita ambil untuk mengenal pasti kadar ataupun kerosakan batang pokok. Jadi tak adalah kita skeptikal. Kita skeptikal tengok pokok besar saja, oh ni bahaya ni. Tengok sekut besar saja, oh ni bahaya ni. Apa nak tindakan? Tebang. Masuk. Mana dapat duit lah kita boleh tebang. Tapi terlupa, tanam pun dapat duit. Jaga pun dapat duit. Tebang dapat duit satu kali. Jaga tiap-tiap tahun dapat. Dia macam dividen, ASB. Kena fikir ke situ. Jadi jangan, tapi sikit lah. Dia tak sikit, tapi sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Yang penting rajin, ikhlas. Jadi apabila kita dapat membuat benda ni, kita ada education. Kita melatih orang untuk menggunakan pikas. Salah satu alat dia, kita gunakan pikas sonic tomograph untuk mengesan kerosakan pokok menggunakan instrumen. Membantu pihak sertifat arboris untuk membuat keputusan sama ada pokok itu perlu ditebang ataupun tidak. Daripada ini barulah kita dapat menganggarkan. Kita tidak boleh mengelakkan pokok tombak, tapi kita boleh mengurangkan risiko pokok tombak. Next. Penyimatan penggunaan elektrik ini dah tentulah related and relevant sekarang. Kalau kita bayangkan, kalau tuan-tuan jalan kaki pun mesti nak duduk, cuba nak lalu bawah pokok. Ini kan duduk sebelah rumah nak cuba tanam pokok. Cuma kadang-kadang orang rasa macam geduk sangat ataupun gelap sangat rumah ni, potong pokok ni lah, jarangkanlah pokok ni. Jadi benda ni akan berlaku, tapi ringkas ceritanya ia memberi naungan kepada kita. Next. Sebab pokok ni dia mempunyai faedah dia tersendiri. Salah satu dia ada 4 faedah pada sosial, komuniti, alam sekitar dan juga ekonomi. Next. Kalau dari segi sosial pula, salah satu kajian yang dibuat oleh di UK sebenarnya, dia mengatakan bahawa dia mereliefkan psikologi orang yang ada masalah. Ini memang ada. Next. Tengok. Kita duk cerita tentang Sakura Malaysia, Tengkomak. Tengkomak. Next. Masing-masing seronok. Masing-masing duduk nak tanam benda ni. Tapi tuan-tuan kena sedar, pokok tengkoman jangan tanam banyak-banyak sangat. Susah nak jaga sebab dahan dia mudah sekar. Tapi dia boleh nanti. Dan tengok ni, dia dari segi komuniti dia menghasilkan satu pendapatan atau fungsi privasi kepada ni. Ni kalau kita tengok di Taman Botani Bali, ladang hutan yang ditanam dengan pokok Pinus caribe telah digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan kepada masyarakat situ. Dan mereka mempunyai talian ataupun aerial activity yang paling panjang di Asia, 500 km ke 1 km lebih kurang lebih aktiviti dia. Next. Kalau kita tengok kan, dia boleh mengurang, mengabsorb 22 kg karbon dioksida dalam setahun. 22 kg karbon dioksida, ataupun dia bersamaan dengan 4 pokok yang matang, dia boleh menghasilkan oksigen untuk seorang manusia sepanjang hayat. 4 batang pokok yang matang, bukan anak pokok besar. 4 batang pokok yang matang boleh menghasilkan oksigen untuk satu manusia, makhluk Allah, manusia yang bernama manusia, untuk satu orang. Kalau kita ada 5 keluarga, kita tanamlah, kita dapat kurang-kurang kira lagi 5 kali 20 batang pokok. Ini research daripada UK juga. Next. Tengok daripada bawah lapisan kanopi, kajian di India, di Bhopal, dia menurunkan suhu sebanyak 2.5 darjah Celsius.
Kalau kita tengok pokok besar mengenai masalah pemelasan kawasan bandar oleh sebab kawasan penyeludukannya melalui evapotranspirasi, pokok dapat menurunkan suhu kawasan bandar sebanyak 6 hingga 12 darjah Celsius di Bhopal. Ingat Bhopal kena yang nuklear yang bocor dulu, ingat? Ini kat daerah situ. Okay, next. Ini di Spain, tapi saya tak sampai sini lah. Saya tengok website. Belum sampai lagi. Tengok yang next, lepas sikit. Balik tadi. Sama juga, yang ni Canada. Canada, you tengok kawasan yang bawah pokok 33 darjah, yang di kawasan open, tak ada pokok 40. Lebih kurang 15 darjah Celsius. Difference dia punya suhu kepanasan dia tuan. Okay, next. Next. Ini salah satu pokok jelutong. Pokok jelutong ni adalah pokok yang kita buat pensel stapler 2 dan juga getah ni kita boleh buat chewing gum. Ada di Bukit Bendera. Bisa menunjukkan bahawa 5 hingga 20% nilai aset, menaikkan nilai aset. Saya tanya developer SP Steel pun dia kata benda yang sama lah, tapi saya tak tahu lagi berapa dia menjerahsiakan lah benda tu. Okay, next. FAO sendiri dia kata dia dah buat kajian ni. FAO ni adalah satu kajian ni. Dia kata strategic placement of tree in urban area can cool the air between 2 darjah hingga 8 darjah. Bukan Roslan ni kajian, FAO ni kajian. Jadi benda tu dah ada. Kita punya tugas tanam mana. Kalau kita tengok bawah, urban area excellent filter for urban pollutants and fine particles. Dan saya dulu ada orang ada jumpa saya lah, tapi saya tak tahu, tak dapat nak ambil pokok ni. Dia kata pokok boleh filter pula abu. Tapi betul tak betul saya tak tahu ini. Sampai stage itu nak jual banyak, dekat-dekat 900 ribu dia jual. Dia nak transact lah. Next. Dia boleh absorb carbon 150 kg FAO punya ni. Next. Reduce air conditioning, dia kurangkan penggunaan aircon sebanyak 30% kalau ada pokok keliling rumah. Next. Okay, next. Jadi tuan-tuan, Jabatan Landscape Negara sendiri telah ada semua guideline. Dia dah ada semua guideline, garis panduan semua dah ada. Kita cuma patuh saja dan laksanakanlah di lapangan. Inilah contoh-contohnya manual-manual yang telah ada di peringkat mereka, dan kita, kebanyakan daripada kita adalah bekerja berdasarkan aduan. Ada aduan baru kita kerja. Kita terlupa bahawa ada pokok yang tidak memerlukan aduan tetapi ia perlu diuruskan. Kalau kita perhatikan balik. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan semua, kalau ada berpeluang untuk menjaga taman-taman, itulah kawasan di mana tuan-tuan boleh jaga pokok yang tidak memerlukan aduan. Tuan-tuan jagalah sebaik yang boleh supaya dapat menghasilkan pengeluaran biji benih ataupun mendapatkan ambience yang paling baik untuk diguna pakai oleh masyarakat sekalian. Next. Ini trend semasa. Semua ni kepada tuan-tuan yang terlibat dalam kerja-kerja penjanganan landscape dah ada benda-benda ni. Ini adalah rutin aktiviti yang paling utama ada di dalam kerja-kerja penjagaan landscape. Next. Sama juga pokok yang baru ditanam, kalau kita perhatikan dia perlukan pemangkasan semua ada dan penyiraman ada, dan pokok yang perlu tanam, proses penyiraman adalah salah satu aktiviti yang paling penting. Next. Pokok yang matang pula, penyiraman tu ada, tetapi dia tidak perlu dibuat setiap hari. Dia hanya ikut keperluan bila keadaan drought season ataupun musim panas yang berpanjangan. Kita perlu bantu, kita perlu bantu. Lepas tu pemangkasan masih lagi ada juga ada. Next. Ini adalah contoh kalau tuan-tuan nak pakai untuk membuat pelaporan. Sebab tu dapat kerja-kerja penyelenggaraan pokok boleh digunakan standard. Ini standard gabungan daripada British dengan UK standard. Kita guna pakai. Next. Sama. Next. Jadi nak kekalkan salah satu aktiviti yang bermasalah dalam pengurusan pokok ini adalah pemangkasan. Sebab orang cakap kenapa asyik-asyik pemangkasan? Sebab kalau you salah pangkas menyebabkan pokok tu tak tahan lama. Kalau you topping pokok tu 30% mati. Lepas mati pokok 30% tu, tinggal pokok yang sedia dia tinggal, dia akan menimbulkan masalah besar kepada yang lain-lain.
Jadi tak payah buatlah benda yang salah. Jadi salah satu dia kita buat ialah kita tengok kena pasti masalah dahan ranting mati, dahan besar, ataupun pucuk tubuh yang di pangkal batang, bukan dahan besar yang terlebih panjang, dahan besar yang terlebih panjang kita pendekkan. Ini aktiviti Okay, next. Bila berlaku banyak sangat insiden, saya keluarkan satu statement. Saya kata untuk masyarakat, mereka boleh bantu dengan pihak BBT melihat kepada permasalahan kepada pokok itu sendiri, defect-defect dia. Kita maklum kepada pihak BBT untuk bantu BBT untuk menguruskan kawasan-kawasan yang berkenaan. Ini antara elemen-elemen yang penting kita tengok. Next. Jadi salah satu benda perkara yang penting dalam aktiviti pemangkasan ialah kita hendaklah setiap program kita kena faham bila kita nak pangkas saja pokok ni, dia akan mengubah struktur pokok yang berkenaan. Yang berlaku sekarang, ada yang berlaku kejadian. Saya ada satu kes tadi di Biri. Mereka pokok tombang lebih kurang 200 lebih batang. Jadi dah buang pokok tu. Jadi mereka ni nak pergi buang pokok-pokok yang lain dan juga pangkas mana yang tak berkenaan. Mereka yang duduk di rumah tu, di kawasan perumahan tu adalah expatriate, mana orang-orang luar negeri. 95% daripada Europe, daripada overseas. Jadi mereka tak bagi. Walaupun mereka duduk di rumah kayu tu, mereka sanggup nak duduk di rumah kayu tu, walaupun telah di-offer duduk di rumah banglo bahan daripada batu yang bersebelahan dengan perumahan yang berkenaan, mereka tak nak duduk. Itulah nilainya bagi mereka. Sebab apa? Tempat mereka dia tak dapat. Dia sanggup duduk situ. Kalau tuan-tuan tengok tempat tu rasa macam, tapi bila kita dah duduk, saya sendiri dah setahun buat kerja di situ, saya rasa memang very pleasant. Relax je duduk situ. Kita boleh tenang, duduk tepi menghadap laut, kita tengok angin, kita boleh lepak. Memang dia kerja, dia terus turun dia punya. Dan mereka adalah terdiri daripada orang-orang yang bijak pandai sana. Jadi pembuangan dahan ranting beri kesan sebagai pokok untuk mendapat cahaya matahari untuk beri makanan. Buang dahan besar boleh bagi kesan terhadap bentuk geometrik. Ini satu kesilapan kita bila buat pemangkasan, kita buang terus dahan besar. Sedangkan step kita ataupun persepsi ini perlu dibuang. Dahan besar kita perlu retain, tapi boleh dipendekkan. Sebab saya cakap ni cerita tentang pengurusan pokok untuk dapatkan sustainability. Kalau kita buang semua dahan besar, nanti ruang yang besar itu, rongga yang besar itu susah dia nak recover. Dia tidak dapat diperbaiki. Apabila dia tidak dapat diperbaiki, pada satu julat masa yang ditetapkan, menyebabkan fungus daripada udara akan cuba masuk ke dalam batang pokok. Dan di situlah berlakunya proses perebutan akan berlaku. Dan akhirnya bila masa berlalu, dia akan menyebabkan kerosakan pada struktur pokok itu sendiri. Next. Ini tips pemangkasan. Salah satu item yang saya nak ni tekankan, kalau tuan-tuan perhatikan, ini adalah pokok kekabu yang ada di Kuching dan pokok warisan berketinggian 7 tingkat bangunan. Value dekat 1, mungkin 2 atau 3 juta yang dinilai oleh sahabat-sahabat saya di sana. Salah satu item yang saya nak cerita dekat sini ialah do not top trees. Saya tanya profesor saya daripada US, Bill, do you have any information, the latest information? The latest information you can get is 1987. Why? The research they start on the topping since 1957. Habis 1987. Kenapa tak ada lagi maklumat selepas 87 tu? Dia kata, we know ni, kita tak perlu research lagi dah. Memang dah terbukti bahawa benda tu menimbulkan masalah. Kalau naik court case, bola tanggung. Senang dia kata, kalau bila buat topping, dia akan detect siapa contractors dia. Dia tak berlaku tahun depan, dia akan berlaku 5 tahun lagi. Dia akan detect. Dia kita panggil forensik lah, kita boleh buat forensik. Pokok ada forensik ya? Ada forensik. Jadi kita dapat detect punca gagalnya pokok itu sebab tindakan kita tu tadi. Kita ingat mudah nak jimat duit. Saya pun belajar perhutanan. Saya forester Untuk maklumat, saya bachelor degree in forestry dan kita belajar macam mana nak mengurus pokok tinggi.
pokok yang tinggi dan berisiko tinggi. Dalam garis panduan yang kita pakai selepas merdeka, memang tulis kat situ topik. Memang tulis. Tapi bila kita menghadiri kursus sertifat Aboris dan kita tengok praktis daripada luar negara, dia tunjuk semua bukti-bukti dia. Kalau naik ke mahkamah berlaku insiden ni, memang garis panduan tu bola tanggung. Jadi saya cakap dengan perhutanan, geng-geng kawan-kawan sahabat-sahabat saya di perhutanan, minta tolong ubah sikit benda ni lah. Sebab bola tanggung tu tak boleh nak jawab. Sebab dia akan berdasarkan pada fakta, research. Memang kita kena. Jadi kita minta ambil berat sikit benda ni. Terus, next. Ini contoh. Salah satu. Bila kita sebut tentang sustainable, kita tanam pokok, kita kena jaga tuan-tuan. Bukan senang. Bukan senang nak jaga. Dan orang kata boleh jaga ke? Boleh insya-Allah. Dan dia akan ada yang mati. Itu lumrah alam. Makhluk kan, lagi yang bernama yang bernyawa ataupun yang hidup macam kita, makhluk Allah, dia mesti ada hidup dan ada yang juga yang mati. Jadi begitu juga dengan pokok. Orang kata macam ni. Ini saya buat di one of the kawasan perumahan yang eksklusif. Rumah yang very eksklusif, VIP perumahan. Jadi dia kata, dia komen, rumah ni kata dia beli rumah ni dengan hutan 50%. Mana hutan? Dan saman. Dan saman itulah menyebabkan saya dipanggil. Untung, alhamdulillah rezeki. Bukan rezeki untuk saya sebenarnya, sakit kepala sebenarnya. Itu adalah sakit kepala. Panadol pun tak boleh hilang, makan Panadol pun tak hilang. Kalau satu langkah dia, bila saya tengok ke dalam tu, dia kata, "Encik, kita tanam pokok macam mana nak naik, Encik? Pokok tak naik sampai sekarang. Ni pokok sebelah kiri, bulan 3. Saya kata, "Cuba baca tengok. Ubah sikit teknik baca tu, korek keliling." Lepas tu saya ambil gambar sebulan. Saya kira daun dia tu. Boleh tengok daun tak? Saya cerita daun saya tengok daun berapa sampai macam tu. Banyak ada perubahan kan, reaction atas apa yang kita buat. Ini baru sebulan. Janganlah harap daripada doa minta burung berak dekat pokok tu. Baja dia pada tai burung. Memang tak naik lah pokok dia. Okay, next. Ini contoh satu, condong. Cik, kita tebang, cik, kita boleh tarik. Tarik pakai tali tu kita buat. Kita ada teknik dia. Kita korek lubang, kita jack, dia ada teknik lah kan. Pindahkan, kita swing dengan dia. Dan tegak balik. Baca lah. Lepas baca tu sejauh mana dapat balik, dah tak payah pindah. Kos dia, manpower. Okay, next. Sama juga 2015 baru datang. Tak ada apa. Hidup lagi. Dia kata korek betul-betul ni kawasan very hard pan. Alhamdulillah 2018 saya letak. Ni saya ada buat induce lah. Ada buat induce sikit. 2018 naik. Alhamdulillah. Next. Sama juga. Lagu. Next. Ini pokok merbau sama juga dengan yang ni. Dia ada nombor. Semua tu ada nombor pokok dia sendiri. Dia tuan-tuan boleh tengok sendiri pokok tu. Next. Sama. Pemangkasan pembersihan. Kenapa? Tak jaga. Penjagaan pokok untuk dapatkan pokok yang besar daripada 50 tahun lagi, 80 tahun lagi, kita kena jaga. Kita tidak boleh biarkan. Jadi itu sebabnya kita kena maintain. Apa maintain dia? Inilah kaedah-kaedah maintenance yang kita perlu sedia ada. Next. Sama juga di belakang. Tempat dia jalan kaki, dia bawa anjing jalan kat belakang ni pun dia kata, macam mana bahaya nanti anjing saya kena macam mana? Dia tak kira. Tak apalah, kita buat benda ni. Next. Padat dan kita buat penjarangan dia. Next. 12 tahun dah saya jaga pokok ni. 12 tahun. Dah almost 12 tahun. Ini tahun terakhir pun. Okay. Next. Ini salah satu pokok warisan ada di mana? Di Kuala Kubu, di Kuala Kubu Baru, di belakang ni rumah engineer. Kalau tuan-tuan tengok yang sebelah kiri atas tu, itu adalah pokok asal dia. Dan value dekat 1.1 million. Value 1.1 million. Jadi kita buat selama 5 hari dia dapat bentuk yang sebelah kanan. 5 hari selepas. 5 hari 5 hari. Serupa juga dengan di belakang Subang Sultan Abu Samad tu, pokok tua. Umur pokok tu dalam 120 tahun saja. Belakang tu. Jadi tengok belakang tu tak ada perubahan banyak, tetapi kalau tuan-tuan pergi dekat,
dahan-dahan mati, mana dahan yang bercabang, yang berseliak bawah, semua dah tak ada dah. Dan mereka akan buat letak kursi kat bawah tu. Tapi dia perlukan pemantauan lah. Kalau tak jaga pun tak boleh kan, kita pantau. Next. Ini juga ada satu belakang siapa yang tak tahu, Hard Rock Cafe. Hard Rock Cafe. Di sini, ini pokok ni dilaporkan pergi ke Hong Kong. Dia dapat green buildings punya point. Very high. Baru je dia suruh saya buat lagi. Cuma ada masalah sikit. Dahan yang saya tengok macam yang belakang sana tu, dia dah melendut. Jadi saya kena fikir kaedah untuk mengukur darjah kelendutan dia tu. Nak tengok ada pecahan atau crack tak di bahagian percabangan. Jadi kita gunakan instrumen finger tomograph. Itu kemudian. Ini dia panggil saya ada serangan anai. Sebelah ujung sana ada lubang. Dia panggil saya, next. Dan kami apply kan anai. Tahun 2015 macam ni, 2016 kena serangan anai. Next. Dia SOS. Lepas tu saya tanya dia macam mana sekarang. So semua bahagian yang telah ada tu telah, alhamdulillah telah pulih balik. Tapi dia akan kena pemantauan lah. Kena pemantauan balik lah. Dia masih lagi bertanya, baru je. Dan GM dia dah bertukar 2-3 orang dah. Dia masih lagi maintain benda ni. Pasal apa? Sebab apa? Sebab owner dia bukan orang kita. Frustro saja. Owner dia orang putih. Orang Singapura pun orang Hong Kong katnya. Di China, Chinese daripada Hong Kong, masih ke Singapura. Dan GM dia dulu Pak Saleh. Dia jaga macam tu. Dia lah yang hantar email saya. Dah berhenti dah. Tukar-tukar orang. Tapi masih lagi menjaga. Next. Jadi sebenarnya bila saya ada pergi satu meeting, saya dia buat satu kajian. Dia kata Aboris boleh buat kerja ke tak? Dia kata buat kerja-kerja melihat inventory bancian pokok hutan. Itu kerja perhutanan. Dia kata bukan kerja Aboris. Tak apalah saya boleh buat. Saya buat. Bila saya buat saja, yang tukang designer tu, saya tunjuk je video ni, gambar ni, kat dalam tu. Dalam ni, dalam tempat kita ni ada pokok ni. Kau tak tengok ke? Ada pokok ni. Dan rumah banglo tu nak duduk kat pokok cengal ni. Dia punya big boss dia, kau panggil arkitek ni, kau tukar posisi, repositioning balik semua. Dia preserve kawasan tu. Sebab apa? A value of pokok ni. Nampak? Lima petang ni kurang-kurang dekat 16 tan. 16 tan kali dengan 4 kira 6,000 kali 6,000 sekarang. Berapa? 16 tan. Banyak. Dekat 72,000 harga pokok ni. Okay. Jadi kita nampak keperluan dia. Jadi apa yang saya nak sampaikan kat sini ialah bila kita dapat uruskan pokok kita dengan satu sistem pengurusan pokok yang terbaik, bukanlah saya kata industri lain tidak baik. Contohnya perhutanan sendiri, saya sendiri seorang perhutanan, dan juga landscape, dan orang pertanian, dan juga orang horticulturist. Kita sebenarnya bersama-sama dengan teknik dan teknologi yang kita ada, kita uruskan bersama-sama pokok-pokok ni supaya kita dapatkan satu keadaan pokok yang signifikan, memberi impak besar kepada kita punya negara. Contohnya kalau adalah pokok besar begini di dataran mereka, saya cakap saya amat yakin bahawa pelancong akan berpusu-pusu datang ke kawasan dataran mereka untuk melihat pokok. Itulah yang berlaku di dataran Tiananmen. Dataran Tiananmen, pokok yang berumur 800 tahun. Mereka pindahkan daripada beberapa tempat ke satu tempat yang panggil salah satu tempat dataran Tiananmen, Taman Permaisuri dia tu. Jadi pelawat semua datang nak melihat pokok tu. 800 tahun dengan 300 tahun. Dia cerita 300 tahun ni adalah dinasti sekian, 800 tahun ni adalah dinasti sekian, ini adalah dinasti macam ni, ini adalah dinasti. Jadi orang semua datang nak dengar dia punya penceritaan itu. Serupa juga dengan pokok kita. Jadi kalaulah kita mengambil mudah, pokok sikit bahaya sikit, salam. Bahaya sikit, salam. Jadi tak ada yang tinggal. So kita tanam adalah pokok-pokok yang kecil. Kan? Last sekali, apa yang tinggal, bila kita rasa dah tak boleh nak buat, kita rasa macam sia-sia je kita punya investment. Sedangkan orang luar bila dengar saja, you punya tempat memang bagus. Kalau tuan-tuan nak tahu, pokok yang tertinggi di dunia di Malaysia sebenarnya, Shorea Faguitiana.
rokok meranti kuning ada di Sabah, yang tertinggi dunia. Yang nombor 11 tertinggi dunia ada di Tawau. Nombor 12 tertinggi di dunia ada di Tawau. Sampailah nombor 24. Yang lepas tu pokok luar negeri. Yang between tu pokok luar negeri. Yang terbesar pokok cengal ada di Terengganu. Ada moga ada di Terengganu. Dan dia ada lagi pokok-pokok lain yang besar-besar di belakang sana. Tapi dia ni kawasan ambience yang berbeza lah. Tapi yang kita nak sekarang, pokok di kawasan perbandaran. Di mana pokok perbandaran yang paling besar? Ada di mana? Di Taipei. Lagi? Inilah antara pokok yang besar, tapi ada 3 batang satu. Ada di Methodist Girls School di Melaka, kampung saya. Yang tanya bulat tu bapak saya ajak orang tua ni pergi ukur pokok. Saya paksa dia pergi ukur pokok. Jadi adik saya sekolah di situ. Jadi inilah tempat di mana tamasya sukan dilaksanakan, di mana tamasya sukan ini dilaksanakan dan semua orang akan berkumpul di bawah pokok, tak payah kemah. Siang. Tak payah kemah, tak payah dia duduk berkumpul di bawah tu untuk berkumpul beramai-ramai. Malam orang lain duduk ke atas. Siang dia orang. Malam orang lain. Jadi saya tanya adik saya, macam mana adik? Okey. Okey. Jadi sharing lah. Ya, sharing is caring. Jadi itu sajalah untuk saya punya perkongsian pada hari ini. Saya sudahi wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.